Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan tajuk taburan kebarangkalian dengan memahami apakah perbezaan di antara pembuli ubah rawak diskrit dan pembuli ubah rawak selanjar. Okay, cikgu terus bagi contoh situasi kat sini. Okay, ada 6 orang pengawas dipilih secara rawak daripada murid tingkat terima. Okay, X mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. Okay, pembuli ubah rawak di sini ialah X. Okay, pembuli ubahnya ialah X. Adakah X ini pembuli ubah rawak diskrit ataupun selanjar? Okay, untuk contoh ini, okay, cluenya bila ada perkataan bilangan, kemudian kita boleh kira bilangan pengawas tersebut, jadi kita kategorikan dia sebagai pembuli ubah rawak diskrit. Okey, untuk contoh yang kedua, bangunan yang paling rendah 3 meter, bangunan yang paling tinggi 460 meter. Okey, pembuli ubah dia ialah X, mewakili tinggi bangunan. Okey, tinggi bangunan. Okey, perkataan tinggi bangunan dekat sini, okey, kita tahu tingginya adalah 3 meter sehingga 460 meter. Dia beri dalam julat. Bermaksud tingginya boleh jadi apa-apa nilai di antara 3 meter hingga 460 meter. Jadi kita tak boleh kira sebenarnya berapakah bilangan ataupun tinggi sebenar bangunan-bangunan tersebut. Jadi kita kategorikan sebagai pembuli ubah rawak selanjar. Okey, seterusnya, 2 orang pembeli dipilih secara rawak untuk membeli sebuah kereta. X mewakili bilangan pembeli. Okey, so disebabkan ada bilangan pembeli iaitu 2 orang. Okey, jadi kita boleh kategorikan sebagai pembuli ubah rawak diskrit. X ialah bilangan penumpang dalam sebuah teksi. Okey, bilangan penumpang dalam sebuah teksi walaupun tidak dinyatakan berapa bilangannya, tapi kita maklum kalau dalam sebuah teksi ada 5 tempat duduk, seorang pemandu dan 4 orang penumpang. Jadi yang ini boleh juga dikategorikan sebagai pembuli ubah rawak diskrit. Okey, paku terpanjang 10.2, paku terpendek 1.2. X mewakili panjang paku. Okey, panjang paku dalam julat. So kita tak boleh kira nilai panjang sebenar paku tersebut, kita kategorikan sebagai pembuli ubah rawak selanjar. Okey, terdapat 3 suis untuk menghidupkan 3 buah kipas. X mewakili bilangan suis. Okey, jadi ini clue yang kita nampak kat sini, bila ada perkataan bilangan maksudnya kita boleh kira. Jadi dia adalah pembuli ubah rawak diskrit. Okey, seterusnya kalau kita banding bezakan di antara pembuli ubah rawak diskrit dan selanjar. Okey, secara umumnya, maksud dia adalah pembuli ubah rawak diskrit boleh dihitung, tapi selanjar tidak dapat dihitung. Okey, julat nilai pula boleh disenaraikan secara lengkap. Maksudnya macam 1, 2, 3, kosong. Kan? Tidak dapat disenaraikan secara lengkap. Okey, sebab dibagi dalam julat, kita tak boleh nak senaraikan. Okey, diperoleh melalui kiraan, bilangan, perkataan bilangan tadi diperoleh melalui ukuran macam panjang. Okey, panjang tadi kan. Okey, klasifikasinya tidak tumpang tindih. Bila dia tidak boleh disenaraikan secara lengkap, dia tidak berkaitan. Nombor kosong tidak berkait dengan 1. Okey, kalau bertumpang tindih, kalau 5 sampai 10 dia berkaitan. 5 sampai 10 tu dia dalam satu kumpulan, jadi dia berkaitan antara satu sama lain. Nilai itu sendiri, nilai dia berada di antara 2 nilai. Macam julat lah.
dalam bentuk julat ataupun selang. Okey, tata tanda set. Okey, cara kita nak tulis. Okey, cikgu buat sikit cara yang mudah lah. Cikgu tak mahu ambil yang ni. So, kita just tulis X sama dengan kita senaraikan 0, 1, 2, 3. Kenapa perlu ada kosong? Okey, kosong tu bermaksud, ni kalau kita nak senaraikan dalam tata tanda set kena tulis X sama dengan bracket, curly braces ni. Okey, dalam dia kita senaraikan. So, kalau contoh ada 5 orang. Okey, kita kena start daripada kosong. Kenapa? Bermaksud mungkin tiada orang. Okey, kalau 4 orang tadi, contoh yang teksi tadi, kalau 4 orang, kosong bermaksud tiada penumpang. 1 bermaksud 1 penumpang, 2 bermaksud 2 penumpang, 3 bermaksud 3 penumpang dan 4 bermaksud 4 penumpang. Okey, titik yang untuk pembuli ubah rawak selanjar, kita tulis macam ni. X sama dengan X titik bertindih, di mana X ialah tinggi murid dan kita tulis julat yang ini. Okey, julat dia. Okey, yang ni maksud yang di dalam buku teks. Pembuli ubah rawak di skrip mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang dan selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif. Sinilah. Sini sifar dan semua yang lain ni adalah integer positif. Tapi untuk pembuli ubah rawak selanjar, dia dalam bentuk integer dan bukan dalam bentuk integer dan nilainya berada dalam suatu selang. Selang ni maksudnya samalah dengan julat. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tulis dalam tata tanda set tadi kan. Tadi cikgu dah tunjukkan macam mana caranya nak tulis dalam tata tanda set kan. So, untuk yang 6 orang pengawas, yang ini X mewakili pembuli ubahnya. So, kita just tulis X sama dengan ada bracket. Okey. 6 orang. So, kita kena start daripada 0 orang, 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, maksudnya 0 orang. Tak ada orang yang pakai cermin mata. Sebab bilangan orang ni kan, bilangan pengawas ni. 0 orang pengawas yang memakai cermin mata. 1 orang pengawas yang memakai cermin mata. 2 orang pengawas yang memakai cermin mata. Okey, yang ini pembuli ubah rawak selanjar. So, cara kita tulis. Okey, kita tulis X dot. X ni ialah tinggi bangunan. Nyatakan dulu tinggi bangunan. Kemudian baru kita nyatakan julatnya. Julatnya apa? Di antara. Okey. Bukan di antara 3 meter, maksudnya yang paling kecil 3 meter. Yang paling tinggi, yang paling besar dia 460 meter. Macam ni. Okey, untuk yang ni pula 2 orang pembeli. So, bilangan pembeli dia adalah 0, 1, 2. Okey. Yang ni pula bilangan penumpang. So, ada 4 kan. So, 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian ini pembuli ubah rawak selanjar. Kita tulis X sama X dotted. Okey, X ialah panjang paku yang mana julatnya 1.2 hingga 10.2. Dan yang ini 3 Swiss Okey, so kosong Swiss 1, 2, 3. Macam tu. Okey, seterusnya untuk membina gambar lajah pokok. Okey, cikgu ambil contoh yang sama tapi cikgu tak mahu buat bilangan dia terlalu besar. Cuma cikgu nak tunjuklah macam mana cara nak buat gambar lajah kan. Okey, 4 ni cikgu tukar 3 lah, kita kecilkan sikit. Okey, ada 3 orang pengawas yang tadi. X mewakili dengan pengawas. Tadi kita dah senaraikan kita punya pembuli ubah rawak di skrip tadi kan. So, yang ni 0, 1, 2, 3. Okey, macam mana? Okey,
X mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. Okey, yang memakai cermin mata dan tak pakai cermin mata lah lawanan dia. So, cikgu buatlah C dengan bukan C. Macam ni, pakai cermin mata, yang ni pakai cermin mata, yang ni tak pakai cermin mata. Okey, kemudian kita pecahkan lagi. Okey. Okey, ini baru pengawas yang pertama. Okey, pengawas yang kedua, yang ni pakai cermin mata, tak pakai cermin mata, pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Okey. Kemudian disebabkan ini P yang kedua, baris ini P yang pertama, yang ini pula P yang kedua. Kemudian kita kena buat pecahkan lagi P yang ketiga. Okey, yang ini untuk P yang ketiga. So pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Yang ni pun pecah yang sama. Pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Okey, itu sebab cikgu kata 3 je. Okey, kebanyakan pun memang 3. Tak pernah lagi lah setakat ni 4, 5. Okey, kalau dalam Maths Modern, maksimum dia 2. Ni Math dia up sikit. Okey. Okey, untuk yang ni, 2 orang pembeli dipilih secara awak untuk membeli sebuah kereta tadi. Okey, ada 2 orang, jadi kita kena buat 2 lah. Disebabkan kita punya pembeli ubah rawat selanjar tadi yang kita tulis dalam tanda-tanda set tadi, ada 2 kan. Okey, jadi kita pecahkan kepada 2 kali lah, bukan 2. Yang ni maksudnya kalau pembeli kereta maksudnya beli dengan tak beli kan. So cikgu tuliskan beli, yang ni tak beli. Ini baru orang pertama. Okey. Yang ini beli dengan tak beli ni adalah dia punya kebarangkalian, beli dengan tak beli. Tapi kat sini tak ada dinyatakan kebarangkalian. Okey, next nanti kita tengok. Kemudian kita kena pecahkan lagi beli dengan tak beli. Yang ni pun beli dengan tak beli. Okey. Pecahkan 2. Yang ni untuk orang yang pertama. Okey. Ini untuk orang yang kedua. Okey. Untuk yang Swiss ni pun sama. Ada 3 Swiss kan? Okey, jadi kita kena pecahkan kepada 3. Bilangan Swiss yang dihidupkan. Gunalah perkataan hidup, tak hidup. Pecahkan hidup, tak hidup. Ini hidup, tak hidup. Okey. Hidup, tak hidup. Sama semua semua sama. Okey. Dalam matematik moden, kamu pun belajarkan macam mana nak tulis outcome. Okey, cara nak baca dia. Okey. Okey, kejap. Okey, contoh dekat sini. Cara kamu nak tulis dia punya outcome dia. Okey, kamu pun buatlah. C. So, kamu tulislah pakai cermin mata, pakai cermin mata, pakai cermin mata. Kemudian yang ni pula C prime. Maksudnya pakai cermin mata, tak pakai cermin mata. Okey. Macam tu jugalah dengan yang lain. Okey. Sekarang bila kita dah buat gambar raja pokok, so kita nak senaraikan kebarangkalian dia. Okey. Tengok soalan ni. Okey, dalam sebuah dewan mini tadi terdapat 3 Swiss. Okey, kita pun tadi dah senaraikan X sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey, X mewakili bilangan Swiss yang dihidupkan dalam satu masa. Okey, kita pun lukis tadi gambar raja pokok. Okey, hidup dengan tak hidup tadi. Okey, hidup, tak hidup.
Okey, lepas tu kita nak tuliskan kebarangkalian dia. Okey, disebabkan Swiss ada 3, okey, jadi kebarangkalian menghidupkan satu Swiss adalah 1/3 lah. Kebarangkalian mestilah okey, bilangan peristiwa bahagi dengan bilangan sampel. Okey, bilangan sampel kita ada 3 Swiss. Bilangan peristiwa kita menghidupkan satu Swiss, dia akan jadi 1/3. So, hidupkan Swiss 1/3. Jadi, secara automatik, kalau tidak menghidupkan Swiss, dia jadi 2/3. Dia yang ini, dia mesti jadi satu kebarangkalian, jumlahnya 1. 1/3 campur dengan 2/3 mesti dapat 1. Okey. Okey, yang lain pun kita akan tulis yang samalah. 1/3. 1/3. Kalau yang hidup je 1/3. So, yang tak hidup adalah 2/3. Okey. Okey, kemudian untuk mencari setiap nilai X tadi, okey, maksudnya kamu kena pecahkan pula daripada X 0 sampai 3 tu, kamu kena pecahkan satu persatu. So, untuk X sama dengan 0 pula. Untuk X sama dengan 0, kita nak cari kebarangkalian dia. So, kita gunakan kebarangkalian, simbol dia adalah P. So, cikgu tuliskan macam ni. Apa maksud dia? P X sama dengan 0 maksudnya kebarangkalian X sama dengan 0. Kalau dalam bentuk ayat, maksudnya kebarangkalian tiada Swiss dihidupkan. Tiada Swiss dihidupkan. Daripada sini, kamu bila dah senaraikan outcome nanti, kamu akan nampak berapa Swiss yang dihidupkan, berapa Swiss yang tidak dihidupkan. Contohnya kat sini, kamu dapat H, 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 H prime. So yang tiada Swiss dihidupkan, kita tengok yang inilah, yang ni. So, cara kita nak tulis kebarangkalian dia, kita ambil nilai kebarangkalian yang ini, kita darabkan. So kalau yang ini, kita ambil 2/3 darab 2/3 darab 2/3. So untuk PX sama dengan 1, yang satu saja Swiss dihidupkan. Kalau kita lihat dekat sini, yang mana PX sama dengan 1? Hanya satu Swiss dihidupkan. Dekat sinilah yang ni. Yang ni 1, 2, ada 2 kan? 3. Ada 3. Dia punya kebarangkalian, kalau H prime maksudnya kalau H 1/3, H prime kita 2/3, satu lagi 2/3 juga. Untuk yang kedua dan ketiga, dia sama je yang ni, cuma kedudukan dia terbalik. Maksudnya kalau yang ini 2/3 darab 1/3 darab 2/3. Yang ni pun sama. 2/3 darab 2/3 darab 1/3. Dia sama, ada 1/3, ada 2/3. Cuma kedudukan dia terbalik. Jadi kamu boleh buat yang ni. Kamu darab je lah dengan 3. Seterusnya untuk PX sama dengan 2. Yang mana PX sama dengan 2? Yang ini 1, 2, 3 pun ada 3. Untuk PX sama dengan 2, kita ambil satu saja. H prime, H maksudnya 1/3 darab dengan 2/3 darab dengan 1/3 lagi. Ada 3 kan? Jadi kita just darab 3. Kemudian untuk
Px sama dengan 3, ada satu saja iaitu ini. Ketiga-tiga Swiss dihidupkan, ada satu. Jadi 1/3 darab 1/3 darab 1/3. Okey, so kamu just nilaikan je lah. Okey, so kalau kita nilaikan yang ini, okey, 1, kita ambil okey, 1/3 darab 2/3. Okey, darab lagi dengan 2/3. Okey, dapat 4/27 darab lagi dengan 3. Dapat 4/9. Okey, so yang ini kita dapat 4/9. Okey, yang ini kita dapat 2 darab 2, 4 darab 2, 8, 8/27. Okey, yang ni kita dapat 1/27. Okey, untuk yang ini, okey, untuk yang X sama dengan 2 pula, 1/3, okey, darab 2/3, okey, darab lagi dengan 1/3. Okey, dapat 2/27. Kemudian kita darab lagi dengan 3. Dapat 2/9. So yang ni dapat 2/9. Okey, boleh beri dalam pecahan ataupun perpuluhan. Okey, seterusnya. Okey, ini jawapan tadilah yang kita dah buat tadi. Cuma cara lain tu cikgu tak mahu ajar lagi lah. Okey, seterusnya kita nak bina jadual taburan kebarangkalian. Okey, daripada jawapan yang kita dapat tadi, okey, ini tadi kita dah dapat. Okey, Px sama dengan 1 tadi. Okey, kita nak bina jadual taburan kebarangkalian. Dia sama macam jadual nilai. Okey, perlu ada untuk X dan Y. Tapi yang ni kita tak guna X dan Y lah. Kita guna X sama dengan R dengan P X sama dengan R. Yang mana X sama dengan R ni adalah kita punya yang kita senaraikan tadi. X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai X dia. Yang dalam ni adalah unsur R1, R yang kedua, R yang ketiga, R yang keempat, R yang kelima. Okey. So kalau dekat sini, kalau kita punya tadi ada 3 Swiss kan, jadi kita buat 0, 1, 2, 3 lah dekat sini. Dan ini adalah PXR. PS sama dengan R ni adalah P kebarangkalian bagi X1 tadi. Kalau X kosong, apa kebarangkalian dia? Okey. Kalau X kosong kebarangkalian dia ialah 8/27. Kalau X1 4/9, X2 2/9, X3 1/27. Okey, seterusnya bila kita dah buat jadual nilai, kita nak buat graf. Tadi kan jadual nilai tadi kita tukar kepada graf. Okey. Kan tadi. Yang ni untuk X sama dengan R, P X sama dengan R. Okey, yang ni untuk paksi X. Okey, boleh tulis X sama dengan R ataupun tulis R saja. Yang ni dia punya kebarangkalian dekat sini. Okey, so daripada tadi kan plotkan dia lah bila kita dah buat paksi X dan Y. Kemudian kita buat skala dia. Okey, sebelum cikgu terlupa, kosong ni jangan letak dekat sini. Okey, kosong kena anjakkan sikit. Anjakkan sikit Okey, bolehlah anjakkan. Yang penting kena jarakkan dengan paksi Y ni. Okey. Okey, kita plotkanlah. Untuk skala paksi Y, okey, kamu boleh buat anggaran kalau tak diberitahu skala lah.
So macam ni. Okey, cikgu tahu yang paling tinggi dia adalah 4/9. Okey. Okey, so cikgu paling kecil dia adalah 1/27. So cikgu buatlah selang dia 1/27. Sini 2/27. 3/27. Tapi tak perlu tulis semua pun. Okey, 4/27. Ini 5/27. 6/27 ni akan dapat 2/9 dan seterusnya. Okey, kamu pun plot lah. Untuk 0, 8/7. 1, 4/9. 2, 2/9. 3, 1/7. Kemudian kamu buat garisan warna pink ni. Warna pink. Okey. Tanda nak buat warna biru ni pun boleh. Okey, nak tunjukkan bacaan dia tu dekat mana. Okey. Okey, itu saja. Okey, untuk latihan kamu. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan ini. Okey. Okey, ada satu kotak mengandungi berapa biji bola pingpong. Cikgu just bagi tahu sedikit lah. Bola pingpong itu dilabel angka 1 sampai 10. Kebaran kalian mendapat 135 adalah 0.2. Manakala mendapat kebaran kalian 246 adalah 0.1. Cikgu just tanda yang mana maklumat penting dulu. Okey, sebiji bola dikembalikan dalam kotak selepas angka dicatatkan. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. Yang ni yang penting. 3 kali ni nak menentukan kita punya kebarangkalian, menentukan kita punya pembuli ubah tadi. Okay. So X mewakili bilangan kali. Jadi jangan guna yang nombor-nombor yang ada semua ni. Dia tak ada kaitan. Okay, bilangan kali. Maksudnya ada berapa kali? 3. Jadi kamu pun senaraikan 0 X sama dengan 0, 1, 2, 3 lah. Bilangan kali mendapat angka ini 135. Yang mana? Angka yang mana? 135. Yang ini kan? Yang ini. Jadi kebaran kalian mendapat angka 02. Okey, kamu nak buat macam ni boleh. Disebabkan ayat itu panjang, kamu boleh declare dulu. Okey, katakan A ni adalah ialah bilangan kebaran kalian. Okey, kebaran kalian mendapat angka 135. Okey, kita tahu kebaran kalian tadi 0.2 lah. Okey, yang B kebaran kalian tidak mendapat. Kebaran kalian tidak mendapat angka 135. Okey, bila kebaran kalian dapat 0.2, tidak dapat 0.8. 1 tolak 0.2 dapat 0.8 macam tu. So nak senaraikan kebaran kalian setiap nilai X tadi, kamu kena senaraikan lah. P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, P X sama dengan 2, P X sama dengan 3. Kena senaraikan. Caranya kamu gunakan gambar ajar pokok tadi. Tengok balik contoh yang di atas. Bina satu jadual taburan kebaran kalian bagi X. Buat jadual tadilah. Macam cikgu tunjuk tadi kan. So buat macam ni. Kemudian lukis graf. Yang ni adalah E. Dan satu lagi yang ni. Tunjukkan bahawa X ialah satu pembuli ubah rawak diskrit dengan fungsi kebaran kalian P sama dengan XR. Maksudnya ambil daripada kebaran kalian yang kamu dapat tadi. Setiap yang kamu dapat ini, cuba kamu campurkan. Kamu buatlah nanti jalan kerja. Jalan kerjanya nanti kamu buat P X sama dengan 0. Nilai yang kamu dapat, kamu campurkan dengan P X sama dengan 1. Campur dengan P X sama dengan 2. Campur P X sama dengan 3. Kalau dapat 1, jadi dia adalah pembuli ubah rawak diskrit. Kamu kena tunjukkan nanti. Itu saja.